Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamilah Natasha binti Abdul Hadi. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk Passion Right. Uh, Objektif pertama, nyatakan maksud Passion Right. Kedua, nyatakan tujuan Passion Right. Ketiga, nyatakan senario bagi Passion Right. Keempat, menghuraikan isu yang berlaku dalam senario. Yang kelima, menguraikan penyelesaian isu mengikut ethical decision making. Yang keenam, terangkan prinsip etika. Yang ketujuh, terangkan kod etika. Dan yang kelapan, terangkan professional conduct. Yang pertama, definisi passion right, maruah yang wujud dan hak yang sama dan tidak dapat disangkal oleh manusia. Ia berdasarkan konsep orang itu, martabat asas dan kesamaan semua manusia bahawa tanggapan hak-hak pesakit telah dibangunkan. Dalam erti kata lain, apa yang kita terhutang kepada pesakit sebagai manusia oleh doktor, kerajaan, dan terbentuk secara besar melalui pemahaman ini dan tentang hak-hak asas orang. Hak-hak pesakit merangkumi isu-isu perundangan dan etika dalam hubungan penyediaan pesakit, termasuk hak seseorang untuk privasi, hak penjagaan perubatan yang berkualiti tanpa prasangka, hak untuk membuat keputusan bermaklumat mengenai pilihan, penjagaan dan rawatan, dan hak untuk menolak rawatan. Tujuan passion right ialah tujuan hak pesakit adalah untuk memastikan rawatan etika diberi kepada orang yang menerima perkhidmatan perubatan atau perkhidmatan penjagaan kesihatan profesional yang lain, untuk membantu pesakit merasa lebih yakin untuk melakukan apa-apa rawatan, untuk menekankan kepentingan hubungan yang kuat antara pesakit dan healthcare provider, untuk menekankan peranan penting pesakit dalam menjaga kesihatan dengan meletakkan hak dan tanggungjawab untuk semua pesakit kepada healthcare provider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alasha Limiti Maksan. Hari ini saya akan membentangkan mengenai senario of passion right dan juga isu yang berkaitan dengan senario tersebut. Okey, senario of passion right ini berkaitan dengan Encik Azman telah mengalami luka yang teruk semasa kemalangan jalan raya. Bahagian kakinya telah mengalami kecederaan yang teruk. Kulit dan isi kakinya mengalami luka yang sangat dalam sehingga menampakkan tulang kakinya. Encik Azman dalam keadaan sedar. Jadi, cara kaedah perawatan terbaik adalah dengan melakukan pembedahan kulit daging pahanya untuk ditampar pada bahagian luka yang dalam tersebut. Tambahan pula, Encik Azman juga mengalami penyakit kencing manis yang agak kronik. Apabila situasi ini telah diterangkan kepada Encik Azman, beliau enggan memberi kebenaran untuk melakukan pembedahan. Dia cuma mahu luka tersebut sembuh dengan semula jadi tanpa melakukan sebarang pembedahan. Dia juga mahu kaedah perawatan dengan melakukan cucian luka sehingga sembuh tanpa mengambil kira kos untuk membuat cucian tersebut. Seminggu kemudian, didapati progres luka tersebut menjadi semakin teruk dan sel luka juga semakin membesar disebabkan penyakit kencing manis kronik yang dialami Encik Azman. Walaupun jururawat telah bagi sepenuhnya penjagaan kepada luka Encik Azman itu, luka tersebut berkemungkinan besar akan mengalami semakin teruk jika dia tidak melakukan pembedahan. Jururawat yang bertugas memujuk Encik Azman untuk membenarkan pembedahan itu dijalankan untuk menjamin kesihatan dirinya. Namun, beliau masih menolak dan tidak menjalankan kaedah perawatan. Berkaitan dengan senario ini, berdasarkan senario tersebut, banyak isu yang timbul dan memberi keburukan juga kepada Encik Azman dan juga memberi masalah kepada jururawat untuk melakukan perawatan terhadap pesakitnya. Okey, kita pergi kepada isu dalam senario ini. Okey, berdasarkan senario tersebut,
isu yang berlaku. Yang pertama, Encik Azman mengalami kecederaan yang teruk pada kakinya akibat kemalangan jalan raya. Kulit dan isi kakinya mengalami luka yang amat dalam sehingga menampakkan tulang pada kakinya. Encik Azman ni dia kemalangan jalan raya. Akibat kemalangan jalan raya, kulit dan isi kakinya mengalami luka yang amat dalam. Yang kedua, walaupun Encik Azman dalam keadaan sedar, beliau enggan memberi kebenaran untuk melakukan pembedahan, iaitu dengan memindahkan kulit daging pahanya untuk ditampar pada bahagian luka yang dalam. Hal ini memberi risiko kepada dirinya kerana Encik Azman juga mempunyai penyakit kencing manis yang agak kronik. Jika Encik Azman masih berdegil, berkemungkinan kakinya akan dipotong kerana jumlah tisu yang rosak akan menyebabkan kuman semakin melebar. Oleh itu, Encik Azman mesti menjalankan pembedahan bagi menyelamatkan kakinya. Next. Setelah jururawat memujuk Encik Azman, beliau masih mahu menggunakan kaedah perawatan dengan melakukan cucian luka sahaja sehingga sembuh tanpa mengambil kira kos untuk membuat cucian luka tersebut. Walaupun jururawat telah memberikan perawatan dengan menggunakan kaedah cucian luka sahaja, luka pada Encik Azman semakin teruk, nanah dan saiz juga semakin membesar disebabkan penyakit kencing manis yang kronik yang dialaminya. Jururawat yang bertanggungjawab cuba memujuk Encik Azman untuk membenarkan pembedahan dijalankan, namun beliau masih menolak untuk tidak melakukan kaedah perawatan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah dalam melakukan perawatan kepada pesakit seperti Encik Azman. Keseluruhan isu ini amat serius untuk diatasi kerana jika seseorang jururawat membuat tindakan tanpa sebarang kebenaran daripada keluarga pesakit maupun pesakit, ini memberi efek kepada jururawat kerana jururawat tersebut mungkin diberikan tindakan ke atas tindakan yang dilakukan. Contohnya, di sini telah menyatakan bahawa Encik Azman enggan memberi kebenaran untuk melakukan pembedahan. Misalnya, jururawat melakukan tindakan seperti berkeras ingin melakukan pembedahan tanpa persetujuan oleh Encik Azman. Jururawat tersebut mungkin akan didakwa di atas kesalahan yang dilakukan. Setiap jururawat haruslah meminta persetujuan terlebih dahulu oleh pesakitnya. Barulah seseorang jururawat itu dibenarkan untuk membuat sesuatu perawatan kepada pesakitnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nonajah Syafira binti Muhammad. Sekarang saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya dan saya akan membentangkan tentang penyelesaian isu mengikut etika decision making. Sebagaimana yang saya dan rakan-rakan telah mempelajari tajuk ini, etika decision making mempunyai 5 step. Yang pertama, we need to articulate the problem from the scenario, and then the second one is gather data. Yang ketiga ialah explore strategies. Yang keempat, implement strategy, dan akhir sekali ialah evaluation outcome. Apabila kita mempunyai satu masalah, kita perlu menyelesaikan isu tersebut mengikut ethical decision making untuk memastikan isu tersebut dapat diselesaikan dengan baik. First one, we go to the articulate problem.
articulate problem. Berdasarkan senario yang kami buat, seorang lelaki telah mengalami kecederaan dalam satu kemalangan jalan raya. Ketika van ambulan tiba di tempat kejadian, lelaki tersebut kita dapati dia ada dalam keadaan sedar diri dan sedang menahan kesakitan. Lelaki tersebut mempunyai luka yang besar dan dalam sehingga menampakkan tulang pada bahagian kakinya. Kaki yang luka itu perlu diberi perhatian lebih untuk memastikan luka bertambah baik dan sembuh sepenuhnya. Hal yang demikian kerana kita juga mendapati lelaki tersebut adalah merupakan pesakit yang mengalami penyakit kencing manis. Jadi sekiranya kita tidak articulate problem ni, kita tidak tahu keadaan sebenar dia dan kita juga tidak mengambil langkah yang betul lah untuk memastikan luka dia bertambah baik. Next we go to gather data. Gather data ni kita mengetahui pesakit tersebut tu, mengenali dia dengan lebih mendalam, seperti nama dia, dan di sinilah kita ada hak untuk bertanyakan consent kepada dia, maksudnya meminta kerjasama daripada dia untuk membuat apa-apa prosedur. Dan lelaki tersebut telah dikenali dengan nama Encik Azman. Encik Azman telah diberitahu oleh doktor bahawa luka pada bahagian kakinya yang besar dan dalam itu perlu dibuat pembedahan untuk memindahkan kulit daging pahanya untuk ditampal pada bahagian luka tersebut. Walau bagaimanapun, Encik Azman telah menolak pembedahan tersebut kerana takut akan risiko selepas pembedahan. Apabila diberitahu lagi oleh doktor bahawa luka tersebut boleh menjadi semakin teruk jika tidak diambil langkah yang dicadangkan, memandangkan Encik Azman mempunyai kencing manis yang agak kronik. Okey, di sini kita gather data untuk menerangkan apa yang kita nak buat dan secara tidak langsung kita meminta kerjasama, dan di sini kita juga dapat mengetahui pandangan daripada pesakit sendiri. Dan untuk isu ni, Encik Azman tu menolak dengan apa yang doktor ingin sampaikan kepadanya. Oleh hal dia takut akan risiko selepas pembedahan. Okay, next we go to the sambungan kepada gather data ni. Emosi takut Encik Azman tadi telah menguasai keseluruhan perasaan Encik Azman yang menyebabkan sekali lagi Encik Azman membuat keputusan untuk menolak keputusan itu daripada doktor. Okey, dalam hal ini Encik Azman lebih berhak untuk menentukan keputusan kerana dia tahu akan keadaan dirinya sebenar. Kemungkinan Encik Azman mempunyai cara sendiri semasa dan selepas penjagaan luka dari doktor. Hal yang demikian kerana Encik Azman telah memilih untuk menggunakan kaedah perawatan dengan melakukan cucian luka sahaja sehingga sembuh tanpa mengambil kira kos untuk membuat cucian luka tersebut. Dan dekat gather data ni juga kita dapat mengetahui keadaan pesakit sebenar, dan kita juga menerima keputusan yang dibuat oleh pesakit. Hal ini kerana bagaimana yang kita tahu, pesakit adalah dia adalah dirinya sendiri, dia tahu keadaan dirinya sebenar daripada kita yang hanya menanya dan mengetahui di luaran sahaja. Okey, and then dekat sini Encik Azman tu dia menolak sebab dia nak teruskan dengan kaedah perawatan, perawatan cucian luka seperti biasa. Dia tak nak pembedahan tersebut.
Okay, next we go to the explore strategies. Okay, kita perlu explore masalah Encik Azman ni. So, disebabkan oleh Encik Azman telah membuat keputusan untuk meneruskan penggunaan kaedah pencucian luka biasa sehingga luka sembuh sepenuhnya dan dia tidak mengira kos perbelanjaan tersebut lah. Lepas tu, tetapi dengan syarat dia ingin lukanya itu kembali dengan pulih. Tapi oleh yang demikian, sebagai pihak bertanggungjawab, doktor dan jururawat ni perlu memastikan luka tersebut dalam keadaan sentiasa bertambah baik. Pencucian luka tersebut perlu dilakukan setiap hari untuk memantau keadaan luka. Kaedah ini mungkin berlaku dalam jangka masa yang panjang sehingga luka tersebut pulih sepenuhnya. Okey, di sini kita explore bahawa Encik Azman ni menolak keputusan untuk membuat pembedahan. Tetapi kat sini doktor dengan jururawat ni dia perlu memastikan luka tersebut tu dalam keadaan bertambah baik disebabkan oleh Encik Azman ini adalah seorang pesakit yang mengalami penyakit kencing manis. Dan kaedah yang dipilih oleh Encik Azman itu adalah kaedah yang mengambil masa yang panjang disebabkan oleh luka yang besar dan dalam tadi dan tambahan pula dia mempunyai penyakit kencing manis. Sebagaimana yang kita ketahui, kuman penyakit kencing manis ini adalah sukar untuk diubati. Okay. So we go to the next step. We go to the implement the strategy. We need to implement the strategy kita yang telah kita rancang dan akan kita rancang. Okay. Sorry. Sekiranya kaedah pencucian luka itu tidak berjalan dengan lancar, pihak doktor dan jururawat mungkin akan mengambil alternatif lain di mana meneruskan pemindahan kulit daging paha untuk ditampar pada luka tersebut. Apabila berlaku sebegini, sekiranya Encik Azman masih menolak akan pembedahan tersebut, doktor akan menggunakan haknya untuk menyelamatkan kaki Encik Azman. Hal ini kerana jika disabitkan dengan penyakit kencing manis Encik Azman, kemungkinan Encik Azman akan kehilangan kakinya. Dekat implement the strategy ni disebabkan oleh bila pesakit tu Encik Azman tu menolak untuk membuat pembedahan, tetapi bila dia bersetuju untuk mengambil kaedah pencucian luka biasa itu tidak berjalan seperti lancar. Maksudnya setiap hari kita buat, walaupun setiap hari kita membuat pembersihan pada lukanya, tetapi lukanya masih tidak menunjukkan kesan yang semakin baik. Dengan ini pihak doktor akan mengambil strategi lain ataupun alternatif lain untuk menyelamatkan Encik Azman ni. Disebabkan oleh Encik Azman ni adalah mempunyai penyakit kencing manis yang akan membawa kepada lebih berat, mungkin doktor akan menggunakan haknya untuk menyelamatkan Encik Azman. Okay. And then the last one is evaluate outcome. Evaluate outcome ni evaluate outcome ni kita dapati Encik Azman ni telah memilih untuk menggunakan kaedah cucian luka biasa. Doktor dan jururawat perlu mengambil langkah yang betul semasa menjalankan pencucian tersebut untuk mengelakkan jangkitan silam berlaku. Disebabkan oleh Encik Azman telah memilih kaedah cucian luka biasa, doktor dan jururawat ni perlu menerimalah hak seorang pesakit ni yang kita panggil autonomi seorang pesakit ni. Kita perlu terima dan kita perlu menjalankan pencucian tersebutlah dengan lebih teliti.
dan pencucian tersebut perlu diteliti setiap hari, perlu dipastikan dalam keadaan baik. Okey. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang kod etika. Kod etika ada 4. Yang pertama, jururawat dengan pesakit. Yang kedua, jururawat dengan praktis. Yang ketiga, jururawat dengan profession. Yang keempat, jururawat dengan rakan sekerja. Jururawat dengan pesakit, jururawat memberi penerangan yang cukup kepada Encik Azman supaya Encik Azman dapat membuat pilihan perawatan yang tepat untuk mengubati pilihan yang tepat. Jururawat menjaga rahsia Encik Azman. Rahsia Encik Azman, dia mempunyai penyakit kencing manis yang agak kronik dan tidak berkongsi maklumat tersebut dengan orang lain. Di sini maksudnya jururawat tu menjaga rahsia Encik Azman daripada nurses yang lain yang tidak menjaga Encik Azman, yang dan jururawat simpan rahsia Encik Azman daripada pasien-pasien lain yang tidak berkaitan dengan Encik Azman. Seterusnya, jururawat dengan praktis. Jururawat menyediakan standard penjagaan kejururawatan yang baik kepada Encik Azman dengan cara yang teliti supaya luka cepat sembuh. Menilai keperluan Encik Azman semasa dalam perawatan. Seterusnya, jururawat dengan profession. Jururawat meningkatkan pengetahuan tentang cara menjaga dan merawat pesakit kencing manis melalui kajian. Jururawat boleh untuk meningkatkan profession lagi. Jururawat mesti study, maksudnya study lah tentang sesuatu penyakit untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Seterusnya, jururawat dengan rakan sekerja. Jururawat bekerjasama dengan rakan yang lain dan dari bidang lain untuk merawat Encik Azman. Macam jururawat ni macam dia berkolaborasi, bekerjasama dengan doktor, dengan pakar bedah ke, sekiranya Encik Azman memilih untuk memotong bahagian kakinya lah. Dia bekerjasama dalam dia bekerjasama dengan rakan-rakan yang lain, tidak kira lah dia rakan-rakan tu doktor ke, daripada kalangan jururawat sendiri ke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Masnur Saruni. So, hari ini saya akan membuat presentation tentang assignment saya lah. Ini adalah bahagian saya yang saya kena present lah. Okay. So, saya akan present tentang prinsip etika. Okay, prinsip etika kita ada 4. Yang pertama, autonomi, beneficent, maleficent and justice. Okay. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu autonomi. Okey. Dalam perawatan terma autonomi boleh digunakan bersamaan dengan konsep penentuan sendiri. Ini bermaksud pesakit mempunyai kebebasan dan dalam memilih dan melaksanakan pilihan. Okey. Maksudnya pesakit itu mempunyai kebebasan lah untuk membuat pilihan dengan pilihan mengenai masalah yang mempengaruhi kehidupannya. Okey. Ini juga berkaitan dengan konsep menghormati seseorang pesakit. Ini penting di mana menunjukkan bahawa semua individu adalah anggota masyarakat yang unik dan berharga dan merupakan tanggungjawab etika untuk menghormati autonomi orang lain ataupun pasien. Okey. Mengamalkan pengurusan luka dalam suasana dan keadaan masyarakat yang berbeza bangsa, agama dan budaya hidup memerlukan jururawat sentiasa mengemaskini pengetahuan dalam pemahaman mengenai konsep autonomi dalam budaya yang berbeza. Okey. Berdasarkan senario di atas, Encik Azman telah memilih untuk meneruskan rawatan beliau dengan membuat cucian luka sehingga sembuh dan menolak untuk melakukan pembenahan ke atas dirinya. Maksudnya
Encik Azman ni dia telah membuat autonomi dia dengan memilih untuk membuat pencucian luka saja. Dia tak nak buat pembenahan. Jadi autonomi dia adalah membuat cucian luka lah. Dia pilih untuk membuat cucian luka. Okey. Dia percaya luka beliau akan sembuh dengan cucian luka sahaja kerana dalam masa sebulan, progres lukanya agak memuaskan dengan penggunaan kaedah rawatan cucian dari balutan moden, iaitu dressing lah. Tanpa beliau ambil kira kos perawatan yang akan beliau tanggung sepanjang rawatan itu nanti. Okey, berdasarkan prinsip ini, sebagai jururawat adalah perlu untuk menghormati kehendak pesakit dan memberikan rawatan sewajarnya kepada beliau dengan memberikan perawatan luka seperti yang pesakit harapkan dan dia inginkanlah. Jadi pesakit tu Jadi nurse tu kena bagilah maksudnya nurse tu kena hormat apa yang patient tu minta. Patient tu pilih dia nak buat. Contohnya Encik Azman ni dia nak buat cucian luka kan. Jadi nurse tu kena ikutlah yang patient tu nak buat rawatan apa. Okey. Dalam masa yang sama, dari semasa ke semasa, pesakit perlu diberikan pendidikan kesihatan berkenaan dengan penjagaan luka beliau. Sekiranya pesakit memilih untuk terus mendapatkan rawatan cucian luka, beliau perlu mematuhi setiap temu janji dan perlu sentiasa mendapatkan rawatan kesihatan yang lain. Maksudnya, pesakit ni bila dia telah memilih untuk, contohlah, Encik Azman ni telah memilih untuk membuat cucian luka kan. Jadi dia kena sentiasalah dia kena belajar juga cara-cara nak elakkan luka tu semakin teruk. Contohnya luka tu semakin besar ke. Contohnya dia kena pandai jaga jugalah supaya luka tu tidak semakin membesar. Dan dia kena patuhlah arahan doktor supaya keadaan luka dia tu semakin cepat sembuh. Okey, kita pergi kepada prinsip etika yang kedua. Prinsip etika yang kedua iaitu beneficent. Okey, beneficent ni merupakan amal kebajikan lah. Contohnya, ini merujuk kepada prinsip etika yang menunjukkan bahawa kewajipan moral bertindak untuk faedah orang lain. Maksudnya untuk melakukan kebaikan lah. Jururawat ni bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi pesakit. Okey, manfaat bertindak secara moral dan sah dituntut oleh peranan profesional. Okey, sebagai jururawat yang bertanggungjawab dalam menyelamatkan pesakit, prinsip ini adalah perkara wajib untuk meningkatkan kesihatan dan kebajikan pesakit dengan menghormati autonomi pesakit. Contohnya macam ni lah, nurse tu dia kena jaga pesakit tu dengan sebaik yang mungkin lah. Nurse tu kena buat amal kebajikan ni, contohnya dia kena korbankan sedikit masa dia untuk membuat cucian luka tersebut. Okey, macam tu lah. Okey, berdasarkan dalam permasalahan Encik Azman ni, sebagai jururawat yang bertanggungjawab dalam penjagaan luka pesakit tersebut, menurut prinsip ini adalah perlu seseorang jururawat menitik beratkan kebajikan pesakit. Setiap apa yang dilakukan ke atas beliau membawa faedah dalam perawatannya. Sekiranya autonomi beliau memilih untuk mendapatkan rawatan cucian luka, setiap apa yang dilakukan sepanjang rawatan adalah perpatutan di mana pesakit mendapat kesan yang positif ke atas rawatan yang diterimanya. Setiap aktiviti perawatan luka ke atasnya membawa kepada kesan yang terbaik dan memuaskan pesakit. Okey, kita kena jagalah pesakit tu sebaik yang mungkin supaya dia punya keadaan kesihatan dia tu elok, sihat sentiasa dan dia punya luka tu semakin pulih dari semasa ke masa lah, pulih dengan dengan cepat. Okey, kita pergi kepada prinsip etika yang ketiga iaitu maleficent ataupun kita panggil bukan salah laku lah, non-maleficent. Okey, prinsip ini bermaksud untuk tidak membahayakan atau mencederakan atau menyakitkan pesakit. Okey, contohlah kita ni sebagai jururawat ni perlu mempunyai kewajipan moral untuk menahan diri daripada
menyebabkan kemudaratan terhadap pesakit tersebut. Dalam banyak keadaan perubatan, ketidaksepahaman mesti diimbangi dengan prinsip kebaikan. Secara amnya, prinsip ini bermaksud tidak menyebabkan kematian lah, juga tidak mengakibatkan kesakitan dan pesakit itu menderita, tidak menyebabkan pesakit hilang upaya dan tidak menyebabkan pesakit bergantung kepada orang lain. Maksudnya kita ni kena jaga pasien tu dengan elok lah, supaya tidak membuatkan pesakit tu semakin sakit, dia punya kesihatan dia tu semakin teruk apa semua lah. Macam tu lah. Kita kena jaga dia dengan elok lah. Okey, dalam perawatan ke atas Encik Azman, kita relate dengan senario tu. Okey, keadaan luka dia yang terdedah kepada risiko lukanya semakin membesar. Semasa perawatan dijalankan ke atasnya, cucian luka ni dilakukan dengan perlahan-lahan dan kurang menyakitkan atau tidak menyebabkan pesakit kesakitan. Kita sebagai jururawat ni, kita kena guna balutan luka moden yang dapat mengurangkan kesakitan dan tidak memudaratkan luka pesakit dan pesakit itu sendiri. Okey, penggunaan ubatan yang diberikan tidak menyebabkan pesakit mendapat reaksi dan kesan negatif, misalnya reaksi alergi. Okey, kita pergi kepada prinsip etika yang terakhir, iaitu justice, keadilan. Okey, keadilan adalah kewajipan untuk berlaku adil kepada semua orang. Ininya apa maksudnya, bersikap tidak berat sebelah lah dan adil kepada semua pihak. Kewajipan moral untuk bertindak berdasarkan keputusan yang adil antara tuntutan yang bersaing. Okey, maksudnya di sini seseorang individu itu mempunyai hak untuk mendapatkan rawatan tanpa mengira bangsa, agama, jantina, status perkahwinan, diagnosa penyakit, status ekonomi, darjat atau kepercayaan. Semua pesakit mendapat rawatan yang sama dan adil. Sebagai contohlah, pesakit yang mempunyai luka yang sama mendapat rawatan yang sama tanpa mengira sebarang perbezaan peribadi. Okey, contohlah, pesakit A ni dia mempunyai luka di bahagian peha, pesakit B juga mempunyai luka di bahagian peha juga. Jadi kedua-dua pesakit ini kita akan beri standard of care tu dengan sama adil lah. Contohnya kita buat dressing untuk ni, lepas tu kita buat juga dressing untuk ni, kita adil, kita tidak macam ni, yang pesakit ini kita tak buat, pesakit B kita buat. Kita tidak macam tu, kita kena buat semua. Okey, setakat itu saja daripada saya, puan. So assalamualaikum dan terima kasih kerana mendengar saya. Okey. Saya akan menerangkan tentang professional conduct. Professional conduct yang pertama adalah menghormati pesakit dengan menjaga maruah mereka. Okey, jururawat mengekalkan kerahsiaan maklumat istimewa dan menggunakan budi bicara yang baik semasa berkongsi maklumat. Dalam skop amalan kejururawatan seperti memberitahu Encik Azman untuk melakukan pemindahan kulit daging pehanya untuk ditampal pada bahagian luka yang dalam tersebut. Okey, di sini dia ingin memberitahu seorang jururawat harus menghormati hak pesakit sama ada dia ingin melakukan pemindahan tersebut ataupun tidak, dan juga kita harus menjaga maruah pesakit dengan menggunakan skop amalan kejururawatan yang telah kita pelajari. Kita harus menggunakan budi bicara yang baik semasa kita memberitahu Encik Azman supaya Encik Azman melakukan pemindahan tersebut untuk agar kesihatannya lebih baik kemudian. Seterusnya, standard penjagaan kulit mengikut kepentingan pesakit. Jururawat perlu berusaha untuk terus memajukan kepentingan terbaik pesakit dalam setiap keadaan dan melalui tindak balas setiap pesakit terhadap rawatan secara teratur. Selama masa seperti progres luka tersebut menjadi semakin teruk dan saiz luka semakin membesar disebabkan penyakit kencing manis yang kronik yang dialami oleh Encik Azman. Okey, di sini dia menyatakan sebagai seorang jururawat kita harus sentiasa memerhatikan keadaan
kaki Encik Azman dalam sebagai contoh dalam tempoh seminggu. Dengan selepas seminggu kita perlu melihat keadaan keadaan luka kaki Encik Azman itu. Jika kaki Encik Azman itu lebih teruk dari sebelumnya, jadi sebagai jururawat perlu sekali lagi memujuknya untuk melakukan pemindahan agar kakinya agar luka itu tidak berlarutan. Okey, seterusnya tanggungjawab jururawat semasa merawat pesakit. Jururawat yang bertugas bertanggungjawab memujuk Encik Azman untuk memberikan pemindahan itu dijalankan agar dapat menjamin kesihatan dirinya. Okey, di sini seperti yang kita tahu, seorang jururawat bertanggungjawab untuk memujuk Encik Azman supaya Encik Azman melakukan pemindahan kulit daging pahanya untuk ditampal pada luka yang dalam tersebut. Jika Encik Azman melakukan pemindahan tersebut, lukanya mungkin akan menjadi lebih baik daripada terus memburuk dan dan jika kakinya terus buruk boleh menjadi kakinya itu tidak dapat diselamatkan atau perlu dipotong. Okey, seterusnya advokasi. Jururawat bertindak untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan pesakit apabila dia tidak mampu menyampaikan keperluannya dan melindungi dirinya seperti jururawat membantu melakukan pencucian luka terhadap Encik Azman. Okey, di sini Encik Azman tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan seorang jururawat. Jadi, seorang jururawat perlulah mempunyai sikap advokasi, iaitu membantu pesakit yang tidak dapat membantu dirinya sendiri untuk merawat luka. Jadi jururawat tersebut perlu mencuci luka pada kaki Encik Azman setiap hari. Okey, seterusnya pengaruh terhadap persekitaran. Jururawat mempunyai tanggungjawab untuk mencipta, mengekalkan dan menyumbang kepada persekitaran yang memajukan kebajikan dan kecemerlangan. Untuk membolehkan jururawat memenuhi setiap kewajipan etika seperti jururawat itu memberitahu pesakit untuk menjalani pembedahan mengikut etika yang dipelajari. Jadi jururawat juga perlu memberitahu dan memujuk Encik Azman dengan cara yang baik mengikut prinsip etika yang betul. Yang akhir sekali, di sini tentang kerja berpasukan. Kerja berpasukan adalah seorang jururawat yang profesional adalah jururawat yang boleh berbudi bicara dengan baik bersama doktor-doktor yang sudah profesional, yang mempunyai bakat, yang boleh merawat pesakit dengan baik, serta jururawat profesional itu adalah boleh berbudi bicara dengan memujuk pesakit untuk melakukan pemindahan dengan cara yang betul. Okey, ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya, rang undang-undang hak pesakit adalah senarai jaminan bagi mereka yang menjamin rawatan perubatan. Biasanya rang undang-undang hak pesakit menjamin maklumat pesakit, rawatan adil dan autonomi mengenai keputusan perubatan. Antara hak-hak lain, antara hak lain, sebagai pesakit, pesakit mempunyai hak tertentu, iaitu seperti prinsip etika. Yang pertama, autonomi. Ya, memang benar, pesakit itu mempunyai hak autonomi, namun seorang jururawat perlu memainkan peranan yang penting semasa memujuk pesakit agar kesihatannya dan keselamatannya lebih terjamin. Pembedahan yang perlu dilakukan, contohnya Encik Azman tidak mahu melakukan pemindahan tersebut, namun seorang jururawat perlu memujuknya untuk melakukan pemindahan daging pahanya untuk ditampal pada luka yang dalam itu, supaya luka tersebut dapat dirawat dengan sebaiknya dan Encik Azman menjadi semakin pulih. Okey, ini adalah reference yang kami dapati semasa kami melakukan perbincangan ini. Sekian, terima kasih daripada saya.